apa? Walaupun di akhir khatimul anbiya wal mursalin, tapi dia sayyidul anbiya wal mursalin, maka wajarlah dia dijadikan imam, justru dia adalah penghulu kepada nabi-nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita ni numpang syafaat nabi, lebihnya kita ni numpang dia lah pun. Contoh gini lah senang, kita dapat menantu ataupun cucu menantu, pangkatnya besar weh, takkan dah tak dapat numpang tokoh besar dia, rumah besar dia, ya tak, pangkat besar dia, atau keretanya pun emang ada meja Jepun dalamnya, udah lantak makan gulai tempoyak. Awak dengan naik kancil kopi tu je, tiba-tiba naik kereta Alphard, nyebut tak kerti Alphard, mak besar benar, udah ada meja bulat, dia memakan gulai tempoyak, toge kasar pula, tak tumpah pula tu. Dia menceritakan dia naik kereta menantu tadi, numpang, bukan kata dia bawanya ke Presin, bawanya ke Putrajaya, romahnya melaut weh, udah ada kolam, awak pun sudahnya mandi kolam dengan cucu, tak naik-naik sudah, cucu naik awak tak naik pula. Contoh. Jadi kita numpang. Artinya apa di sini? Kita ni kalau dah kita ni anak buah kepada penghulu kepada nabi-nabi, betapa bertuahnya kita weh. Kalau kita ni anak penghulu, lain orang kita memberikan penghormatan kepada kita. Sebab itulah walaupun kita umat terakhir, kita umat terawal dibangkitkan di padang mahsyar, kita umat terawal untuk dihitung, kita umat terawal untuk masuk syurga. Tapi janganlah banyak kes. Kalau banyak kes tak boleh juga. Orang dulu-dulu ya, kamu balik kampung jangan banyak kes. Jangan banyak kes tu cakap orang putih. Kes tu kes, cases, ya tak? Jadi jangan banyak kes pula, kes. Kalau banyak kes, bangun awal pun jenuh juga ngadapnya, ya tak? Banyak perbicaraannya. Tapi nak ceritanya secara umumnya kita dapat kemuliaan, kelebihan kerana menumpang sayyidul anbiya wal mursalin. Tuan-tuan dan puan-puan, di situlah kita dapat lihat bagaimana peristiwa yang disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu. Apa makna baraka? Baraka ialah berkat kelilingnya. Sekeliling Masjidil Haram itu, Masjidil Aqsa itu Tuhan berkati. Masjidil Aqsa sebenarnya seperti mana Masjidil Haram, pembinanya adalah Nabi Ibrahim. Cuma kalau Masjidil Haram Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, kalau Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishaq. Jadi di sini dapatlah kita faham bahawa legacy of Abraham, maksudnya ialah Nabi Ibrahim ini dia tidak sekadar hidup, dia mesti meninggalkan sesuatu. Pengajarannya kita ni tak cukup sekadar hidup, tapi cubalah cipta sejarah, buatlah jasa, buatlah sesuatu yang akhirnya boleh dipakai oleh orang lain. Begitulah Masjidil Haram, begitulah Masjidil Aqsa, begitulah Baitullah, begitulah Baitul Maqdis. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Apa maksudnya di situ? Contohilah Nabi Ibrahim, hidupnya berjasa. Ya. Apa orang kata, janganlah hidup berantu. Hidup berantu macam mana? Mati berantu, mati berantu. Jadi kita tak mau begitu, ya. Biarlah hidup mati kita itu meninggalkan jasa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang diabadikan Nabi Ibrahim di dalam tahiyat kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Padahalnya Nabi kita Nabi Muhammad, kenapa diabadikan Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim ini pembina dua bait, Baitullah dan Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita ini, kita kena buat sesuatu, ya, yang akhirnya menjadi jariah dan orang lain pakai setelah kita tak ada, bagaikan Nabi Ibrahim tadi, ya tak? Jadi Nabi ditautkan di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ditautkan di antara Sayyidul Anbiya dengan Abul Anbiya.
ditautkan di antara penghulu nabi-nabi dan bapa nabi-nabi. Nabi Ibrahim disebut bapa nabi-nabi, father of the prophets, ya. Tetapi nabi ini disebut sebagai penghulu kepada nabi-nabi. Jadi ditautkan di antara dua, satu ialah penghulu nabi-nabi, satu lagi ialah bapa kepada nabi-nabi. Nabi Ibrahim itu ialah bapa kepada nabi-nabi. Habis mayang maka kemudiannya nabi-nabi ini semua naik ke atas balik, ke alam malakut. Semua mengambil tempat, ya, maknanya di alam arwah. Sebenarnya Nabi ada sebut al-arwah junudun mujannadah. Roh adalah tentera-tentera yang boleh dikerahkan. Sebab itu tak pelik kadang-kadang dalam mimpi kita berjumpa balik. Tak sangka-sangka ya, berjumpa dengan sipulan-sipulan. Kadang-kadang poh kita, kadang-kadang moyang kita, kadang-kadang tok kita berjumpa dalam mimpi. Sebab Nabi kata al-arwah tu roh lah. Kalau satu roh, kalau banyak arwah, junudun, tentera-tentera mujannadah yang boleh dikerahkan. Jadi Allah telah mengerahkan supaya mereka turun, ya, ke alam mulk, kemudian naik semula ke alam malakut, linuriyahu min ayatina. Di sini nak diperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan Allah, pemerintahan Allah yang sistematik, yang penuh dengan pengurusannya, manajemennya. Sebelum Nabi membina suatu pemerintahan di kota Madinah, maka Nabi dibawa dalam satu lawatan sambil belajar. Negara dunia ketiga, negara Afrika, banyak negara dunia ketiga dibawa ke Putrajaya supaya mereka tengok macam mana kerajaan mentadbir, ya, dengan adanya kita kata pusat pentadbiran Putrajaya itu. Maksudnya apa di situ? Belajar, lawatan sambil belajar, melihat bagaimana pentadbiran. Maka Nabi sebelum membina kerajaan di Madinah, balik nanti akan bina kerajaan, akan berlakunya hijrah dan bina kerajaan di Madinah. Sebelum nak bina kerajaan, cuba kamu tengok kerajaan Allah dulu. Linuriyahu min ayatina. Di mana? Di alam malakut. Sampai di langit pertama, ya, sampai di langit pertama. Udahlah jumpa Nabi Adam, bagi salam, jawab salam. Kemudian Nabi Adam ini kelihatannya dua wataknya. Ada kalanya dia senyum gembira, ada kalanya dia marah dan dia dalam keadaan sedih. Maka tanya di Nabi, ngapa pula Adam ropi tu? Tanya Nabi kepada Jibril, ngapa Adam ropi tu? Yang dia senyum tu, kata Jibril, sebab dia menerima roh-roh yang saleh daripada kalangan anak cucunya yang diangkat. Roh kita ni setelah soalan mungkar dan nakir akan diangkat ke langit. Maka Nabi Adam akan terima. Kalau roh yang berbau wangi tandanya soleh, maka senyumlah Adam kerana anaknya, cucunya itu orang yang soleh. Lalu dipersilakan naik ke langit kedua, ketiga, sampailah ke langit yang ketujuh. Kemudian dikembalikan ke kuburnya, lalu dihimpunkan bersama dengan salihin, aulia was salihin. Taib. Ketika mana roh berbau busuk menyebabkan Nabi Adam marah, sedih dan marah. Kemudian katanya, jangan izinkan ia masuk ke langit kedua dan ketiga, pulangkan semula ia ke bumi, himpitkan ia dan himpunkan dia bersama dengan roh yang jahat. Begitu, ya. Taib. Maka Nabi meneruskan perjalanan di setiap tingkatan yang disebut sebagai ma'arij. Ma'arij ni ialah tahap demi tahap, tahap demi tahap. Ada satu surah namanya Minallahi Dzil Ma'arij. Ma'arij itu adalah plural kepada mi'raj. Kalau satu mi'raj, kalau banyak ma'arij, tangga demi tangga, tangga demi tangga. Maka setiap langit itu ada penjaganya, ada nabinya. Itulah kita kata bahawasanya di situ kita lihat bagaimana pengurusan. Maknanya di posisi setiap kedudukan beliau ada orangnya
Maka kita pun dalam masjid pun bahagian kebajikan ada orangnya, tak? Bahagian perhubungan ada orangnya, setiausaha ada, bendahari ada. Itu nak menggambarkan soal pengurusan. Maksudnya dalam kehidupan kita ini biar terurus. Jangan kacau bilo, kucalana, pepok lerok. Kucalana cakap Kelantan. Pepok lerok cakap kita. Dia lah pengerusi, dia lah bendahari, dia lah setiausaha. Dah sampai dah. Baik. Hadirin sekalian, Nabi melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlihatkan kepada Nabi senario syurga, senario neraka. Allahu Akbar. Gambaran syurga, gambaran neraka. Sebenarnya syurga dah ada, neraka dah ada. Ya? Selalu kita dengar Allah Ta'ala sebut uiddat, disediakan. Bila sebut disediakan, telah tersedia. Jangan kita kata bahawa belum siap lagi, syurga belum siap, neraka belum siap, tunggu kiamat dulu, tunggu ada perhitungan.